آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya telah beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan mereka tidak membezakan di antara seorang rasul dengan rasul yang lain, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, sesungguhnya kepada Engkau lah kami akan dikembalikan. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita munafaatkan sepenuhnya bagi mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah. Takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya minta maaf beberapa siri kuliah yang lalu tak dapat nak tunaikan sebab ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Hari ini pun Ustaz balik kampung. Lepas tu alhamdulillah danlah juga mujak, tak jam sangat. Alhamdulillah kita dapat teruskan kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah sempena mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut tahun hijrah, malam ni dia kira 12 lah. 12 Rabiul Awal. Kira masuk Maghrib tadi, dah 12 Rabiul Awal. InsyaAllah sebelum kita teruskan kuliah, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah sama-sama kita selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qantu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Anta syamsun, anta badrun. Engkaulah matahari dan engkaulah bulan. Anta nurun fawqa nurin. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya petunjuk, cahaya hidayah daripada kejahilan, daripada jahiliyah kepada cahaya keimanan. Pada cahaya keimanan. Cahaya ini menyuluh kehidupan kita supaya kita nampak jalan menuju ke akhirat. Berjaya sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sekiranya tidak ada cahaya, walaupun kita tidak buta, tanpa cahaya kita tak boleh ke mana-mana. Kita tak akan nampak jalan-jalan yang selamat. Inilah bandingan yang diberikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas segala cahaya. Sebab itulah Nabi kita kalau dia berjalan di tengah matahari yang panas, tidak ada bayang kerana cahaya matahari kalah dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita terus berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada selawat yang rukun. Menjadi rukun dalam sembahyang. Tiap-tiap kali kita sembahyang dalam tahiyat akhir menjadi rukun qauli, rukun yang kita kena baca. Kena baca selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak baca, tak sah sembahyang. Ada 5 sahaja rukun bacaan dalam sembahyang. Yang pertama membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah daripada bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Ni membaca selawat ke atas Nabi ni menjadi rukun. Tak baca tak sah sembahyang. Dan yang kelima memberi salam pertama. Membaca salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahaja rukun yang jenis bacaan yang dinamakan rukun
qauli, rukun bacaan. Lain daripada tu semua bacaan sunat. Dan dalam khutbah Jumaat juga, dalam khutbah selawat ke atas Nabi juga menjadi rukun. Kalau tidak, tak sah khutbah dan tidak sah Jumaat. Pentingnya kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar ganjarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya-Allah kita sambung sikit lagi dari pengajian kitab kita. Hujan berlebat no. Elok juga dianjurkan solat hajat. Tengok masa-masa yang sesuai, kita mohon doa supaya Allah Ta'ala satukan hati-hati umat Islam di bawah kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan minta jauh daripada bencana, segala bencana. Kalau ikut ramalan, kita risau juga. Kalau ikut ramalan ni mungkin akan berlaku banjir, kita bimbang, ribut, taufan dan sebagainya. Eloklah sama-sama kita tengok masa yang sesuai, kita buat solat hajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima hajat kita dan selamat kita daripada bala bencana. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah kita sambung siri pengajian kitab kita, pendapat imam-imam mazhab. Perbahasan dia masih lagi berkenaan dengan taharah, bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-hamba dia yang bertaubat. Bila bertaubat, bersih daripada dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Tuhan kasih kepada hamba dia yang menyucikan diri daripada segala kekotoran. At-tuhur syatrul iman. Sabda Rasulullah SAW. Bersuci itu, kebersihan itu adalah daripada cabang iman. Salah satu daripada cabang-cabang iman. Masya-Allah. Malam ni kita sambung sikit berkenaan dengan perbahasan ulama berhubung dengan taharah, bersuci ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-28, pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi. Al-Hanafiyah berpendapat taharah pada syarak. Pada syarak ni di sisi agama Islam. Apa dia? Ialah bersih daripada hadas besar. Bersih daripada perkara-perkara yang mewajibkan mandi janabah. Kita belajar dah dulu. Ada beberapa sebab bila berlaku pada kita, menyebabkan kita kena, kita wajib mandi. Mandi hadas, mengangkat hadas besar. Dan bersih daripada hadas kecil. Bersih daripada hadas kecil. Yang kata taharah tadi ni mengikut ulama-ulama mazhab Hanafi, bersih daripada perkara-perkara yang mewajibkan mandi janabah. Dan bersih daripada hadas kecil. Bersih dari sesuatu benda atau perkara yang membatalkan wuduk disebabkan kentut dan sebagainya. Maksudnya, kalau ikut mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita ada empat perkara yang boleh menyebabkan kita berhadas kecil. Maknanya kita kena ambil wuduk kalau kita nak angkat hadas tu. Ada 4 tu saja. Di antaranya, daripada 4 tu, yang pertama, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram. Bila bersentuh, kita dah kira berhadas lah. Ada hadas kecil lah. Bila bersentuh. Tanpa berlapik. Tu. Yang kedua, keluar sesuatu daripada hubul
dan dubur. Tak kira sesuatu. Tadi dia bagi contoh kentut. Maksudnya keluar angin lah. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Tak kira keluar nanah ke, keluar cacing ke, keluar batu ke, keluar angin ke, something lah. Maka kita dikira berhadas. Kita tak suci lah. Kita dikira berhadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan perut, tapak tangan kita ni. Yang ketiga, bersentuhan perut, tapak tangan kita. Kat mana? Pada zakar atau faraj. Zakar ni kemaluan lelaki, faraj kemaluan perempuan, atau halaqah dubur anak Adam. Tempat keluar kita buang ayak besar tu, di situ. Kalau sentuh di situ, maka dikira berhadas. Disebut anak Adam, maksudnya manusia. Kalau sentuh kucing punya, ayam punya, kambing punya, tak batal, cuma kotak lah, tapi basuh lah. Kalau ada najis itu, tapi basuh lah. Tapi kalau kena yang anak Adam, maka dikira batal. Dah kita ambil wuduk dah, sekali lagi kena basuh berak anak pula, contoh dia, tentu dah kita gosok, kena batal wuduk kita balik. Itu di antaranya. Dan yang keempat, hilang akal dengan sebab gila. Gila, batal wuduk. Ataupun tidur yang tidak tetap pada tempat kedudukan dia. Maksudnya tidur sampai hilang juga, hilang akal juga, tak sedap. Ini 4 perkara membatalkan wuduk, yang menyebabkan kita berhadas kecil. Tu Ustaz, kalau sentuh najis khinzir, tak batal wuduk lah. Bukan batal wuduk. Ni yang banyak orang duduk keliru. Terpijak najis anjing, tak batal wuduk. Cuma kena najis berat. Kena sertu, kena ada disebut sama. 1 kali ayak tanah, 6 kali ayak mutlak yang bersih. Maka selesai lah. Tu dia, kena tahu 4 perkara tu, insya-Allah kita akan faham, kita akan mudah untuk beramal. Dan bersih daripada khubus, bersih dari benda-benda, yakni benda-benda yang kotor, yang disuruh oleh syarak membersihkannya. Baik, kalau ada juga kotoran yang dimaafkan, benda tak elok, kita anggap jijik tapi dimaafkan. Apa dia? Contoh dia, hingus kita. Hingus kita ni, ialah benda buangan. Benda buangan, tapi kalau kita semayang keluar duk meleleh tu, taklah membatalkan semayang. Dia adalah, walaupun kita nampak macam kotak, dia kategori dimaafkan. Itu di antaranya. Telinga kita mungkin keluar, dimaafkan. Dimaafkan. Kalau tak tahu dia tengok, Allah, telinga, ambil semayang lain, pergi semayang lain. Tak perlu dah. Sebab dia kategori kekotoran najis yang dimaafkan. Lepas tu kalau lalat dia hinggap di mana-mana, hinggap di bangkai mana kita pun tak tahu. Bangkai khinzir sekalipun dia hinggap, dia main hinggap tak kita. Kira kotak lah. Lalat ni dia hinggap pada benda-benda kotak, itu juga dimaafkan. Kita lalu kok jalan, percikkan ayak tu. Lalu-lalu percik kena kain kita, itu dimaafkan. Benda tu kita tak dapat nak elak, dan walaupun dia dikira kekotoran, dia dimaafkan. Baik, kita tengok sikit lagi. Dalam masalah ini, Al-Hanafiyah menegaskan, hadas ialah satu sifat syar'i yang ada pada sebahagian anggota atau pada semua badan.
Kalau wuduk ni bahagian-bahagian anggota lah. Kalau hadas besar, semua. Kalau wuduk, anggota-anggota rukun tu dah madai lah. Yang 4 kena basuh tu. Rukun wuduk ada 6. 2 tak kena basuh. 4 aja yang kena ayak. Yang tak kena basuh apa dia? Niat. Niat tu kerja hati. Bila masa ayak kena di bahagian muka kita. Kena ayak aja di muka ni. Lintasan niat di hati kita. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang dalam hati. Yang di mulut nawaitu raf'al hadasil asghar. Itu sunat. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu sunat. Tapi yang lintasan hati kita tu. Bila? Masa mana? Masa ayak kena sebahagian anggota rukun kita tu. Di muka. Kena ayak je. Lintas di hati kita. Macam semayang nak niat pun ada tempat dia. Tempat niat bila? Masa kita takbiratul ihram. Masa kita sebut Allahu Akbar. Dalam tempoh Allahu Akbar tu, lintas di hati kita. Tu yang usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i. Itu sunat. Nak bantu hati kita. Tu nak tolong bagi hati kita ni konsentrik, fokus kepada nak semayang tu. Lepas tu yang kena ayak tu, apa dia bahagian mana? Muka. Keseluruhan muka. Tangan hingga siku. Sapu air di bahagian kepala. Basuh kaki hingga buku lali. Tu aja, 4 tu aja. Muka, tangan sampai siku, sapu air di bahagian kepala, kaki hingga buku lali. 4 tu saja. Lepas tu yang keenamnya tertib berturut-turut. Jangan pergi basuh kaki dulu. Tadi kena lecah, kena air hujan, basuh kaki dulu basuh kaki dulu, tak ada tertib, tak sah wuduk kita. Sebab tu dalam disebut apa? Hadas ialah satu sifat syar'i yang ada pada sebahagian anggota. Ada pada bahagian-bahagian anggota kita yang tertentu. Ini dalam hal hadas kecil. Atau pada semua badan. Semua badan ni hadas besar. Hadas besar, satu tempat pun tak boleh tak kena ayak. Semuanya kena bagi kena ayak. Tak kena ayak, tak sah. Termasuk tempat-tempat yang sukar kena ayak. Baik. Di mana hadas itu menyebabkan hilang taharah. Menyebabkan bila ada hadas tu, hilanglah kebersihan kita. Kita dikira kotor. Nak pegang Quran pun dosa dah tanpa wuduk. Tu pasal kita dikira kotor. Justru itu dalam mazhab Hanafi, hadas itu dinamakan najasah hukmiyah. Najis hukmi. Najis hukmi ni yang kita tak nampak. Bukan aini. Kalau aini ni kita nampak seketui tu. Ataupun ayak kencing kita nampak. Melimpah tu. Ataupun nanah. Nampak. Nampak tu najis aini. Najis hukmi kita tak nampak. Contoh dia pinggan. Orang yang di pinggan tu orang makan benda bernajis ni, makan najis mughallazah ni, makan khinzir ni, walaupun dia basuh nampak cuci calat elok dah, putih bersih dia basuh. Oleh kerana tidak basuh dengan 1 kali ayak tanah dan 6 kali ayak mutlak, maka di situ ada najis hukmi. Kalaulah ada kawan kita nak bagi, ambil tak apa, bukan kena buang, ambil kita sama, kita sekali basuh kali dengan ayak tanah, 6 kali ayak mutlak, boleh pakai, tak ada masalah. Jangan pula jadi was-was. Kadang-kadang was-was ni ada kawan, dia agak was-was. Kali tu kasut dia kena pijak tai anjing. Tak pakai dah. Tahu terus. Ni tak boleh pula. Islam ada jalan penyelesaian dia.
Ada jalan penyelesaian dia. Jadi pilah basuh sekali dengan ayat tanah, 6 kali ayat mutlak. Selesai. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Ada pendapat kata kalau apa macam kena di tayar kereta kita, golek kena ayat selut sekali. Lepas tu kena ayat bersih. Lebih daripada 6 kali lah kita kata duk golek kena merata. Dah kira hilang dah apa najis berat di situ. Tu kita jangan was-was. Kadang-kadang was-was ni dia mai daripada syaitan. Daripada jin. Dia cuma nak hasut kita. Menyebabkan ganggu ibadat kita. Ambil wuduk sampai jadi membazir. Nak basuh, nak qada hajat sampai jadi membazir. Bukan cakap membazir. Duduk ambil wuduk tu habis waktu semayang. Duk ulang ambil yang tu. Masya Allah, ni cara iblis syaitan nak rosakkan seseorang. Ada orang yang kadang-kadang tengok alim dah, tapi dari sudut tu iblis syaitan kacau. Dia jadi was-was. Jadi was-was. Orang duk tunggu nak sembahyang subuh, dia duk ambil wuduk tak selesai lagi. Tengok cerah matahari naik dah. Masya Allah, ni kadang-kadang berlaku. Kena jaga. Hadas itu dinamakan najasah hukmiyah. Najis hukmi, iaitu pada hukumnya adalah dikatakan najis walaupun tak nampak. Dengan arti kata yang lain dalam mazhab Hanafi, hadas adalah dihukumkan sebagai najis yang menyebabkan tertegah seseorang itu mengerjakan sembahyang. Sebagaimana tertegah sembahyang disebabkan najis aini. Bila kita berhadas kecil, walaupun kita tak nampak, kita duduk macam ni lah juga, tak nampak. Tak naik tulisan di day pun, tulisan kita berhadas kecil ke apa. Macam ni lah juga. Tapi bila berlaku perkara-perkara itu menyebabkan kita berhadas kecil, maka tertegah. Kita nak sembahyang, tak boleh. Dan perkara-perkara yang seperti sembahyang. Nak tawaf pun tak boleh. Nak sujud syukur pun, kalau ikut mazhab kita, kena ada wuduk, kena suci daripada hadas. Baik. Dengan arti kata yang lain, dalam mazhab Hanafi, hadas adalah dihukumkan sebagai najis yang menyebabkan tertegah seseorang itu mengerjakan sembahyang sebagaimana tertegah sembahyang disebabkan najis aini. Macamlah ditegahkan sembahyang dengan sebab ada najis yang kita boleh tengok, darah, nanah, najis-najis apa, kencing dan sebagainya lah. Najis yang dapat dilihat oleh mata kita, yang dikatakan najis aini ni. Dengan pengertian ini jelas menunjukkan bahawa dalam mazhab Hanafi, najis itu adalah mencangkupi dua perkara. Pertama, hadas, dan kedua, khubus, iaitu sesuatu benda yang kotor yang disuruh oleh syarak membersihkannya. Benda-benda kotor, macam disebutkan tadi, darah, nanah, najis, kencing, tahi, dan sebagainya. Baik, kita tengok Al-Malikiyah. Ini pendapat-pendapat ulama Maliki pula. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Ustaz akan selit sikit daripada fiqh manhaji, fiqh mazhab Syafi'i juga, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji. Dalam kitab fiqh manhaji ni, jilid yang ke-8, tajuk bab yang terakhir. Ni ada 8 jilid. Kalau kita nak susun ni dia,
Kita ambil jilid yang ke-8 pasal kesesuaian masa lah ni. Dengan keadaan lah ni, elok kita tengok sikit bab yang terakhir. Daripada jilid yang ke-8, bab yang terakhir di muka surat 2117. Dia kitab ni 2000 lebih muka surat. Hebatnya ulama-ulama kita menulis. Ulama daripada mazhab Syafi'i. Tajuknya pemerintahan tertinggi. Kita tengok sikit malam ni. Tajuknya pemerintahan tertinggi. Kita duk belajar kadang-kadang tak sampai bab ni. Tapi kita langkau lah. Macam kita duk belajar lah bab sebelum ni. Ni masuk bab yang terakhir. Muka surat 2117. Tajuk dia pemerintahan tertinggi. Al-Imamatul Uzma. Baik, kita tengok. Al-Imamatul Uzma, yakni pemerintahan tertinggi, merupakan jawatan agama. Jawatan agama. Bukan main-main. Bukan jawatan di luar agama. Jawatan agama. Bagi mengambil alih tugas kenabian. Bila Nabi wafat, mesti kena ada pemimpin mengganti Nabi. Mesti, wajib. Ni kena tahu hukum dia. Ini bermakna pemerintah merupakan pengganti khalifah. Pengganti, yakni khalifah kepada Nabi SAW dalam mentadbir urusan umat Islam. Tengok bila Nabi wafat, jenazah Nabi tidak dikebumikan sehinggalah dilantik pemimpin mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal, Isnin. Dan Nabi wafat juga 12 hari bulan Isnin. Dan Nabi dikebumikan, kalau ikut setengah riwayat, hari Rabu baru dikebumikan. Kalau ikut Nabi ni, dia nak segeralah. Tapi oleh kerana dalam proses nak cari pengganti, pemimpin mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, terdapat perbezaan antara pemerintah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hukum hakam yang wajib dipegang oleh umatnya dalam bentuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi masa Nabi hidup, Nabi sentiasa menunggu-nunggu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu malaikat Jibril mari sampaikan. Tunggu wahyu daripada Allah dalam perkara-perkara yang berlaku. Macam mana nak buat, macam mana nak atasi. Pemerintah pula menerima hukum hakam itu dalam bentuk nas-nas yang sah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila Nabi wafat, Quran dah sempurna dah, lengkap dah Quran. Dan ada sunnah Nabi yang kita kena ikut. Atau ijma', persepakatan ulama' yang disepakati oleh para ulama' atau pemerintah berijtihad berpandukan dalil-dalil umum dan kaedah-kaedah yang sah sekiranya tiada nas dan ijma'. InsyaAllah kita bagi laluan ke azan Zat. Jadi kita sambung sikit lagi. Allah.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata la hawla wala la hawla wala Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rabbah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jawatan pemerintah tertinggi begitu penting untuk merealisasikan kewujudan sebenar umat Islam. Oleh itu, pemerintah mesti diwujudkan, mesti dilantik. Menjadi kewajipan. Sebab itulah ingatkan anak-anak kita yang boleh mengundi, yang boleh jadi pemilih umur 18 tahun ke atas. Yang boleh jadi pemilih, kena habaq kat mereka, menjadi kewajipan kita melantik pemimpin. Yang cukup syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Akan ada lepas ni syarat pemimpin tertinggi. Ada 8 syarat. Kena habaq kat anak-anak kita. Kita bimbang takut mereka buat perkara ini, buat tidak ambil berat. Buat tak ambil berat, tapi orang bukan Islam ambil berat. Mereka, masa kena daftar pemilih dulu, mereka duk pulun daftar dah. Tambahlah ni jadi auto. Umur 18 tahun, dah boleh mengundi. Bergantung kepada apa orang yang rasa tu, betapa pentingnya. Pentingnya memilih pemimpin. Patutnya umat Islam kena ada perasaan. Mesti, wajib memilih pemimpin. Ini dalam kitab ni disebut. Oleh itu, pemerintah mesti diwujudkan dan dilantik untuk memimpin umat Islam kerana ada 4 sebab. Dibagi 4 sebab. Malam ni kita ambil 2 saja dulu. 2 sebab. Yang pertama, antara tanggungjawab terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang Muslim adalah supaya mereka bersatu dengan cara berpegang kepada agama Allah Azza wa Jalla dan tidak berpecah belah atau bertelagah sesama sendiri. Ini di antaranya kena ada pemimpin yang boleh menyatukan ummah, tak berpecah belah, berpegang teguh dengan agama Allah, berpandukan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa dia tali Allah? Agama Allah. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Hukum berpecah belah ini adalah haram, berdosa. Bukan takat dosa kecil, dosa besar. Berpecah belah ni. Sesuatu umat tidak akan terselamat daripada angkara perpecahan dan pertelagahan, melainkan apabila mereka menyerahkan kepimpinan mereka kepada seorang ketua. Bila umat Islam ni ada satu khalifah, ketua yang memimpin, maka umat Islam akan bersatu. Tidak, dia akan pecah belah. Apa akibat dia bila umat Islam tidak bersatu padu? Apa akibat dia? Akibat dia kita tengok sejarah yang telah lalu. Kerajaan Islam Osmaniyah yang memerintah selama 641 tahun jatuh kepada bapa sekular Kamal Atatürk. Disebabkan apa? Sebab umat Islam mengabaikan perintah ini. Umat Islam pecah belah, tak bersatu padu. Umat Islam tak mau ikut Islam. Ini yang menyebabkan umat Islam lemah, akhirnya naik musuh Islam. Kamal Atatürk ni ada darah Yahudi dalam tubuh dia. Dia habis dia tukar azan, dia suruh azan dalam bahasa Turki. Serban kepiah ni dia suruh tukar pada tarbus. Jubah dia suruh tukar. Orang pakai baju labuh dia suruh tukar kepada skirt. Ada macam-macam lah. Di antara apa perkara yang dia perintahkan ke atas umat Islam. Jenuh. Kerajaan Islam Andalus yang memerintah selama 781 tahun terpaksa menyerah Granada kepada Raja Kristian Katolik. Pasal apa? Pasal umat Islam pecah belah. Umat Islam tak bersatu padu. Umat Islam tak mau ikut Islam. Menyebabkan musuh Islam mengambil alih. Ini pentingnya ada kepimpinan Islam. Tidak sukar untuk menyatu padukan ummah. Jadi ketua yang dapat menyatukan umat Islam dan semua pendapat tunduk kepada kebijaksanaannya. Tunduk kepada kebijaksanaan pemimpin. Jadi terah kepada pemimpin. Jadi umat Islam akan bersatu. Kita tengok. Kedudukan pemerintah di kalangan semua individu umat pula adalah umpama paksi pada satu bulatan. Dialah yang akan merealisasikan perpaduan dan menjaga keutuhan mereka melalui kepimpinannya. Jawatan tersebut amat perlu. Jawatan apa? Jawatan ketua negara, pemimpin tertinggi. Amat perlu demi kestabilan undang-undang dan keharmonian keadaan. Ia turut dirasai oleh spesies haiwan dan ternakan. Bila ada pimpinan Islam, bukan setakat manusia saja, haiwan dan yang lain pun selamat. Tumbuh-tumbuhan pun selamat. Tak ada pencerobohan. Balak haram ke apa semua tak ada. Pasal pemimpin itu melaksanakan pemerintahan dia mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang pertama kenapa wajib kita memilih pemimpin tertinggi dalam Islam. Yang kedua, sebab yang kedua, sebahagian besar pelaksanaan hukum hakam dalam syariat Islam tertakluk kepada kuasa pemerintah. Nak laksanakan hukum Allah yang ada dalam Quran ni, kita duk baca dalam Quran ni, yang kita duk baca hadis dalam hadis-hadis Nabi, nak laksanakan hukuman itu kena ada kuasa pemerintah. Tidak kita duk baca sajalah. Duk baca Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma
Jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan sabit kesalahan, hendaklah dipotong. Sama ada pencuri lelaki dan perempuan tu kena potong tangan sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Tak boleh nak buat apa lah kalau tak ada kepimpinan Islam. Hukum hakam itu tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali melalui kuasa dan arahan pemerintah. Seperti menghakimi kes-kes mahkamah, melantik para penjaga, mengisytiharkan halangan dan perang, memeterai perdamaian dan sebagainya. Oleh itu, bagi membolehkan hukum hakam syarak dilaksanakan sepenuhnya dengan cara yang betul dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, mestilah wajib ada pemerintah yang akan melaksanakan hukum hakam itu dan memantau pelaksanaannya. Jadi itu di antara sebab wajib kita melantik pemimpin tertinggi. Nanti kita akan belajar ada 8 syarat. 8 syarat. InsyaAllah malam ni kita 2 saja dulu. Yang pertama, nak menyatu padukan umat Islam di bawah seorang. Kalau sampai pecah sampai 5, 6, nak satu padu apa? Orang bukan Islam pula, mereka bersatu. Itu menyebabkan kita lemah. Kita kena ambil pengajaran yang lalu. Daripada sejarah yang telah berlaku, kita kena ambil. Yang kedua, nak melaksanakan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kena ada kepimpinan Islam. InsyaAllah takat itu saja dulu untuk malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Kita selitlah sikit dengan fiqh kita dan juga berhubung dengan pemerintahan tertinggi. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami tergolong di kalangan hamba-Mu yang rugi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang benar itu benar. Pimpinlah kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang batil itu batil. Pimpinlah kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Kau pesongkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk dan hidayah pada kami. Kurniakanlah pada kami di sisi-Mu rahmat, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin waz zulma waz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya. Macam mana? Tak lagi. Lagi ni. Ada nak pergi ziarah di ni pula. Penang pula. Allah mesti nak lari sana. Ya. Oh ni tu. Jalan sini wuduk. Tapi nak pergi ni nak makan nak pergi dasar. Dulu esok. Pergi ziarah.